dapat 1.1x. Sama dengan 26,400. Ni kalau buat satu-satu, kalau X saja berapa? Okey, bahagilah dia. Dapat jawapan. Okey, alright. So, X saja dapat jawapan dia itu 26,400. Okey, 26,400. Okey, kemudian dibahagikan dengan 1.1. Dapat jawapan dia. Jumlah dia simpan sebanyak yang tu RM24,000. Macam tu je lah. RM tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Ni markah dia. Yang pentinglah kita kena pandai kenal pasti yang manakah PRT-nya tu. Okay, alright. Okay, ini untuk part yang inilah. Okay, alright. Yang ini pula, okay, buat sendiri lah. Sebab kita kejar masa. Kita 2 jam je. Okay, sebab ini masih topik yang sama. Masih lagi bermain dengan formula PRT tadi. So, ini buat sendiri lah. Okay, buat sendiri. Okay, tengok pula yang ini pula soalan ni. Soalan nombor 6 ni. YX tambah X. Macam kes tadi, X yang pertama ni adalah jumlah dia simpan campur dengan faedah. Okey, ni ya. Yang ini untuk kira faedah I. Okey, ini untuk kira faedah I. Okey. Yang ini ialah yang jumlah yang dia simpan X awal tu. Sama macam kes tadi. Saya buat lah. Sebab ada yang bertanya kan. Okey, ini ialah untuk kira faedah. Yang ni jumlah dia simpan. Sebab nak cari jumlah duit dia ada di akhir dia tu. That's why buat 2 kali gitu. Okey, Y. Okey dah. Okey, right. Okey, nombor 5 sila buat sendiri sebab soalan sama bermain dengan formula IPRT tadi. Okey, nombor 6. Nombor 6 clue dia ialah sama juga. Dia simpan RM20,000. Ini ialah dia punya P dia. Sama je. Okey, ini punya P dia. Okey, P dia. Kemudian faedah 4.5% tahun. Okey, ni pun dia punya, dia beritahu dah. Inilah dia punya R. Dah tahu dah. Cuma kat sini dia beritahu ni. Ni. Sorry. Okey, dia beritahu ni. Ni ayat dia. Decompound. Ada ayat ni. Decompound. Okey, decompound. Okey, alright. So, decompound berapa syarat dia? Syarat kata setiap 2 bulan. Ni. Decompound setiap 2 bulan. Ini penting ayat ni. Okey, ada perkataan compound. Nampak ini sahaja, tapi otak kita kata faedah compound. MV. Berapa lama? 5 tahun. Okey. Tu ayat-ayat yang penting-penting yang kita kena tahu. Kita kena tahulah. Okey. 5 tahun T. Okey. Nampak compound guna formula faedah compound iaitu MV. Yang tadi lah hanya ni. Atas tadi ni. Ni faedah ni. Ini. Okey. Ini bentuk formula je lah. Okey. Formula je itulah. MV sama dengan ni. Ni formula dia. Kena guna formula ini. Nampak tentang compound saja, inilah formula yang kita akan gunakan. Dan formula ini diberikan semasa exam sebenar lah. Okay? Pertengahan tahun mungkin bagi trial, confirm bagi. Okay? SPM apatah lagi, mestilah bagi. Tapi kalau tengah tahun, mungkin cikgu awak tak bagi ke, tak tahu kan. Ikut cikgu awak lah. Kalau dia nak uji awak, tak bagi tak apa. Okay. Alright. So, bermain dengan formula ini. Di mana, okay. Selepas 5 tahun, apa yang dia dapat? Guna formula itu. Okay. MV sama dengan, MV tak tulis tak apa, tak salah, sama dengan, berapa dia simpan? P dia. Dia simpan sebanyak RM20,000. Itu. Kemudian kita buat kurungan, 1 tambah. Rate di sini, walaupun dia bagi kat itu ialah 4.5% begitu, terus tukar ke bentuk pecahan. Perpuluhan. Akan dapat 0.045. Terus tukar. Tadi yang PRT tadi kita tulis per 100 macam ni. Tapi untuk naik kat compound ni, terus kita buat 0.045. Kita tukar terus siap. Sebab kalau kita tulis macam ni, nampak buruk lah kalau kita buat macam ni. Kita buat ni, 4.5 per 100. Macam bahagi lagi tu, nampak buruk. Jadi kita ubah siap-siap menjadi 0.045. Kemudian per dengan. Yang ni penting. Dia kata decompound setiap 2 bulan. Kalau setahun 2 kali. Jadi kat sini kau akan tahu, kalau compound setiap 2 bulan, setahun ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Jadi kalau 12 bulan bermaksud akan decompound sebanyak 6 kali. Iaitu 12 bahagi 2. Ni paling penting kau tahu. Setahun berkali decompound, ini cara kiraan dia. Bilangan tahun, bilangan bulan bahagi dengan berapa kali decompoundnya. Yang ni penting kau tahu lah. Silap tanya. Sebab apa? Ada murid jika buat sini 2. Jangan. 2 bulan setahun. 2 bulan setiap 2 bulan. Jadi kalau setahun dibuat 6 kali lah. Bukan 2.
Sebab ada murid dia buat 2 je. Sebab dia dapat dia compound setiap 2 bulan. Dia pun fikir tak 2. Jangan. Okey, kemudian dikuasakan dengan N lagi sekali. Bawah ni N, atas ni N. Maksudnya atas ni kuasa lagi dengan 2. 6. Kemudian didarab dengan tempoh masa berapa lama? 5 tahun. Ni dia. Okey, wajib tunjuk, wajib tepat, wajib betul. Okey, jangan tulis 30 sini tak boleh. Mesti tulis N tu apa dia, T tu apa dia. Kalau tulis 30, salah lah, hilang markah. Hilang markah. Jadi mesti tulis 6 kali compound darab dengan 5 bulan. Wajib tulis gitu. Okey, untuk dapat markah, 2 yang pertama. Kalau markah tu 2, 1 markah dapat. Kalau markah tu 3, sini dapat 2 markah dah. Lepas tu, boleh terus bagi jawapan akhir saja. Kalkulator lah kita guna kalkulator. Okey, 20,000, okey, kurungan 1 tambah, okey, 0.045 per dengan 6 tutup kurungan kuasa. Okey, buat kurungan lagi nah. Takut silap masuk. 6 kali dengan 5. Okey, dapat jawapan dia begitu. Dapat 25,025, okey. 25,025, okey, 025. Lepas tu 025, lepas tu ada point lagi. Ambil point tu lah. 4, 3, 4. Okay, paling kurang 30-an lah. Alright. Okey, dapat gitu lah. Okey, 25025.44. Bundar kena tepat. Okey, Syamim dapat 25025.4 tu untuk, okey, yang Syamim buat tu untuk jawapan B lah. Jawapan B. Okey, yang A ni jawapan dia. Untuk yang B, okey, yang A ni, dia nak jumlah simpanan di ujung tu. Ada jumlahnya guna MV. Tapi untuk yang ni pula dia nak jumlah faedah. Jumlah faedah adalah jumlah yang dapat di hujung tu, okay, iaitu 25025.44 tu, ditolak dengan jumlah yang dia simpan. 20 tahun. RM20,000. Tu yang dapat macam apa jawapan Syahmi tu dapat 2, okey, yang baki tu. Alright? Baki 5 ni Syahmi tu je typo sikit lah. Dia typo sikit tu. Okay, alright. So, dapatkan ni lah 5025.44. Inilah jumlah faedah dia. Okay, yang atas ni lah jumlah simpanan dia di hujung tahun tersebut. Yang sepanjang tempoh tersebut dia dapat faedah RM5,025.44. Okay, alright. Okay, sikit lagi. Yang pertama, okay, semua sudah okay, selesai. Okay, settle tu. Okay, tengok lagi soalan. Jadi pula. Ni ada perbezaan pula soalan. Okay. Dia kata Rukayah ni simpan 30,000. Tak apa Syahmi. Nobody perfect. Okay. Alright. Syahmi, okay, Rukayah ni simpan 30,000. Ini dia punya P. Simpan pula, dia kata, dengan dengan faedah 2.75% setahun, dia kata. Setahun, maklumat dia. Dan simpan selama 4 tahun. Okay, tempoh 4 tahun, dia kata. Dan juga tak buat sampai pengeluaran. Okay, soalan kata apa dia? Soalan kata, di compound. Ni clue penting. Di compound dia kata 2 kali setahun berapa dia akan dapat. Okey, yang kedua setiap suku tahun. Okey, ada dua jawapan lah. Okey, formula masih sama. Okey, so formula masih sama. Okey, sebab kata compound formula ini, tapi bezanya adalah dekat bahagian N tu, ke bawah tu. Okey, yang pertama ni untuk dia kata 2 kali setahun. Kalau 2 kali setahun bermaksud dia akan compound sebanyak 6 kali lah. Okey, 6 kali N. 6 kali compound. Okay, sebab di compound setiap 2 tahun. Kalau setahun, 2 bulan. 2 kali setahun maksudnya 2 kali lah. N 2 kali. Okay, 2 kali. Jadi ini, dia simpan RM30,000. Formula sama je, bermain dengan formula. Okay, faedahnya adalah 0.275. Masukkan 275. Di compound 2 kali setahun. So bagi 2. Kemudian selama berapa lama? 4 tahun. 2 kali compound, 4 tahun. Ini bentuk yang pertama lah. Okay, yang kedua ni formula sama, tapi bezanya adalah dia kata setiap suku tahun. Kalau suku ni berapa kali? Suku. Jadi dia 4 kali. Kena hati-hati lah. Alright. Setiap suku tahun maksudnya lah dia compound sebanyak 4 kali lah. 4 kali compound. Okay. Kena faham betul-betul soalan ni. Okay. Di compound suku tahun pun tu kena faham. Okay. Sebab apa? Ada pelajar dia fikirkan. Okay. Dia fikirkan. Okay. Dia fikirkan kalau setiap suku tahun maksudnya dia kata dia buat 3 kali. Ada murid fikir begitu. Sebab dia fikir 12 bulan bahagi dengan suku tu 4. Lagi 4. So hati-hati. Okay. Setiap suku tahun dia adalah 4 kali lah. Bukan 3 kali. 4 kali. Iaitu suku pertama Januari hingga Mac. Suku kedua April hingga Jun. Suku ketiga Julai hingga September. Suku keempat Oktober hingga Disember. So 4 kali. Hati-hati sini suku tahun lah.
suku tahun 4 kali. Okey, so formula sama kat sini. Cuma beza dekat N lah. Beza dekat sini, bawah ni beza dia. Ini ialah 4 kali. Okay, ini pula 4 kali. Okey, beza kat situ je. Yang lain tu semua sama. Okey. Alright, lepas tu dapat jawapan, gunalah kalkulator. Okey, gunakan kalkulator, dapat jawapan. Okey. Untuk yang pertama ni RM30,000, kurungan dengan 1 tambah dengan 0.0275, per dengan 2 kali, kemudian darab dengan kuasakan lagi dengan, buat kurungan 2 kali 4. Dapat. Untuk yang pertama ni dapat 33,46326. 33,426 dan juga lupa, dan juga lupa, 26. Ambil 2 tipulan. Kemudian kalau yang ini pula dapat berapa? Dapat yang ni sama cara dia, cuma beza kat bawah ni lah. Ini 4 kali, ini 4 kali. Kalau 4 kali dapat 33,475. 33,475 point. 33,475 point. 74. Dapat 1.1x. Lagi banyak kali di compound, lagi tinggi faedah yang kita dapat. Ni kalau bahasa apa dia kira faedah setiap 4 bulan, 4 bulan saja berapa? Bahagilah lebih tinggi lah faedah dia. Tapi kalau sembilan tetap sekali je. Kalau sembilan tetap dia dapat berapa? 30,000 dia simpan, kemudian tambah dengan 30,000 simpan ni kalau tetap ya. Darab dengan 2.75 per 100, per 100, dan darab dengan selama 4 tahun. Dia dapat ni. Kalau faedah tetap hanya dapat 333.0. Lebih rendah lah. Sebab dia tambah je. Yang faedah compound ni setiap tahun dia akan bertukar nilai. Pengingatnya lain sikit lah. Lebih untung kalau guna kaedah dicompoundkan. Lebih tinggi faedah dia. Tapi bank biasa akan bagi faedah tetap. Sebab dia bijak lah. Alright. So beza jumlah faedah. Nampak pun kata beza kan? Bila beza tolak lah. Nak tolak yang tinggi, tolak rendah. Jangan terbalik pula. So 33,475.74 sen ditolak dengan 33,426.26 sen. Dapat jawapan. Simple. RM tak tulis pun tak apa. Benda dunia tak payah tulis tak apa. 33,475.74 ditolak dengan ditolak dengan 33,426, 426.26. Dapat beza dia sebanyak RM RM49.48. Gitu saja. Jadi kena pandai bermain dengan formula lah. Selaju sikit. Kemudian untuk yang ni pun sama juga lah. Kita akan bermain dengan formula-formula juga lah. Dengan formula juga. Kita buat satu soalan. Yang ni. Jumlah dia simpan P tak tahu berapa X. Kita keluarkan maklumat. Dia punya P adalah X. Tak tahu berapa lah. Kemudian dia punya faedah R pula. Tahu soalan beritahu. Iaitu 0.04. Tertukar terus. Semua 4. T dia beritahu dah iaitu 5 tahun. 5 tahun. Kemudian dia kata pula N pula dia kata di compound setiap 4 bulan. Jadi maksudnya N ni lah 3 kali. Dapat 3 kali ni 12 dibahagikan dengan 4. 4 bulan sekali. 4 sekali. So setahun akan dibuat sebanyak 3 kali compound dia. Dan dia kata setuju, kita beritahu iaitu MV dia tahu. MV dia tak tahu apa, tapi dia kata itu jumlah faedah. Yang dia tahu ialah jumlah faedah dia ialah I lah, faedah dia ialah 4395, 4395.79. Ini yang dibagilah jumlah faedah. Tak bagi tahu pun jumlah MV dia berapa. So berapa dia simpan? Kena pandai masukkan maklumat lah. Bermain dengan maklumat tu. Di mana kalau ikut formula ini, MV dia tak tahu berapa. Iaitu untuk MV, jumlah yang dia simpan iaitu X tambah dengan faedah yang dapat. Iaitu yang soalan bagi tadi. Iaitu 4395.75. Ini ialah jumlah yang dia simpan campuran jumlah faedah dapat. Itulah nilai MV. Dia simpan berapa? Tak tahu. X. Boleh X. Faedahnya 4%. 0.04. Berapa kali compound? 4 kali compound. 4 kali compound. Jadi 4 sini. Lepas tu berapa lama? 5 tahun. 3 kali compound lah. 3 kali compound. Kemudian berapa tahun? 5 tahun. Bermainlah dengan formula ini.
Okey, ni. Lepas tu pandai-pandai pusing lah. Pandai-pandai pusing lah. Pandai-pandai pusing. Macam nak dapat dia. Okay, alright. Boleh buat lah. Okay, so lepas tu kita sambung balik kat sini. Lagi sambung. Okay, yang ini akan dapat apa ni? Okay, kita selesaikan satu. Ini akan dapat. Okay, kita buat satu-satu tak apa. 1 tambah dengan. Kita buat kurungan. 1 tambah dengan 0.04 per dengan 3 kurungan kuasanya ialah 15. Okay, dapat gitu. Okay, bila kali dengan X, bila kali dengan X dapat gitu. Okay, so ini bila selesaikan ni dapat gini. 1.2, okay, 197, nak salah semua tak apa, tak salah. 7892, sebab nak dapat tepat kan, tak salah. Okay, 1.219789962. Contoh gitu. Okay, X ujung dia. Kita kata. Kemudian, buat apa lagi? Kumpulkan X sebelah. Jadi, X sebelah kiri ni, pindah sebelah kanan. Jadi, tolak dengan X. Okay, bila pindah sebelah kanan jadi gitu. Lepas tu tolak jadi berapa? Tolak jadilah begini. Akan jadi 0 point. 0 point. Okay. 4,395.75. Jadi berapa X-nya? Bahagilah. X sama dengan, okay, nombor ini tolak 1. Sebab tolak 1 sebab ni X ni. X1. Dapat gitu. Okay, alright. Kemudian 4,395.75 kita bahagikan dengan 0 point tadi tu. Dapat jawapan. Ini dia simpan. Sebanyak RM9,990 Okay. Dia kata situ bundarkan kepada ringgit terhampir. Jadi RM20,000 dapat terhampir. Okay. Bila kita bundarkan dapat RM20,000. Yang terhampir inilah jawapan dia. Selesai. Okay. Sebab dia nak jawapan ringgit yang terhampir. So inilah cara dia. Okay, alright. Settle, tak susah mana pun. Jadi yang pentinglah kita pandai pusing-pusing nombor tersebut. Okay, alright, settle tu. Okay, so nombor 9. Okay, nombor 9. Okay, awak buat sendiri lah. Sebab benda yang sama lebih kurang. Semua. Pusing-memusing je. Alright. Pusing-musing, formula saja. So nombor 9 ni buat sendirilah ya. Buat sendiri. Nanti tanya cikgu awak ni. Apakah jawapannya? Okay, alright. Itu part yang pertama tentang simpanan. Okey, part yang kedua adalah tentang pelaburan pula. Pelaburan. Pelaburan ni kita akan hanya belajar tentang pelaburan saham saja. Okey, lepas tu nanti sewaan lain lah. Okey. Dividen. Dividen adalah, kita kena tahu lah, dividen adalah jumlah yang kita terima di akhir tahun keuangan. Contoh macam katakan syarikat mengumumkan, okey, hujung tahun syarikat mengumumkan pemberian dividen berjumlah RM1 per setiap unit. Contoh gitu. Okey. Share bonus pula adalah merupakan share tambahan. Maksudnya bonus tambahan kita bagi. Contoh macam ASB kan. ASB dia umumkan dividen 5 sen setiap unit. Dan dividen share bonus 5 sen. Contohnya gitu. So ini syarikat bagi. Okay. Ini syarikat bagi. Alright. Dan apa keuntungan modal? Keuntungan modal adalah peningkatan harga. Okay. Contoh katakan. Kita beli rumah harga RM100,000 saja. Bila kita jual, dapat jual RM100,000. Jadi kita untung sebanyak RM50,000. Itu contoh maksudnya. Okay. Contoh gini ya. Contoh kita beli rumah. Okay. Beli rumah harganya ialah RM100,000 contohnya. Okay. Bila kita jual rumah tersebut dapat hasil sebanyak RM110,000 contohnya gitu. Jadi kita dah untung modal. Okay. Untung modal berapa? Okay. Untung modal tolak je lah. Untung modal sebanyak RM10,000. Itulah dia untung modal namanya. Perbezaan antara jumlah yang kita jual dengan kita beli. Itulah untung modal namanya. Okey, ini just pengetahuan. Okey, next kita tengok. Okey, Nasrul ada RM12,000. Maklumat kata. Okey, kita ada duit RM12,000. Lepas tu nak beli saham syarikat dengan harga 80 sen seunit. Berapakah jumlah saham maksimum yang diperoleh? Clue mudah ya. Jadi ini macam operasi tambah tolak darab bagi biasa tu lah. Senang je. Okay. Jadi nak dapat jumlah saham sama dengan duit yang kita ada bahagi dengan harga saham tu je. Okay. Bermain formula tu je. Okay. Duit yang kita ada RM12,000 tu kita bahagikanlah dengan harga saham 0.80 sen. 8 sen gitu. Dapat jawapan tu je. Okay. Simple sangat. Jangan takut risau.
Alright, so RM12,000 dibahagi dengan 0.8, dapat jawapan. Okay, RM12,000 bahagi dengan 80 sen. Okay, dapat jawapan. Dia akan dapat saham sebanyak 15,000 unit saham. Okay, itu ya. Okay, alright, settle itu ya. Okay, sambung lagi. Kita laju sikit. Okay, kemudian yang ni pula sama juga. Yang ni pula kes yang mana? Okay, yang ini kes di mana dia beli sekaligus. Ini kes dia beli saham sekaligus. Okay, ada duit banyak tu dia terus beli banyak tu juga. Ini cara kiraan dia, iaitu jumlah duit yang dia ada, okay, per dengan harga sesaham. Dapat ni. Okay, untuk kes yang kedua ni pula, dia ada dua pilihan. Sama ada nak beli sekaligus ataupun nak beli asing-asing sikit-sikit. Ni kes yang kedua. Okay, kes yang kedua adalah dia nak beli sikit-sikit. 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 Okay, sikit-sikit. Alright. Okay, contoh. Sabri ni, dia ada RM20,000. Kita ada RM20,000. Kemudian, nak beli saham lah. Okay, harga saham mesti dalam ni. Okay, ni sini Nasrul pula. Saham lah, Nasri. Sabri. Typo lah. Okay, alright. So, katakanlah, Sabri ini nak beli saham sekaligus pada sukuan yang ketiga. Okay, berapa dia akan dapat saham tersebut? Okay, dia nak beli sekaligus, berapa dia dapat? Formula sama macam ni. Macam ni formula sama. Okay, iaitu duit yang dia ada terus bahagikan dengan harga saham. Waktu bila? Suku yang ketiga yang ni. Iaitu RM1.3. Dia ada RM20,000 nak beli saham sebanyak harganya RM1.30. Okay, 1.3 tak apalah. Kosong tak apa, tak salah. Okay, gunakan kereta dapat jawapan. Okay, alright. So, RM20,000 dibahagikan dengan RM1.30. 1.3. Okay, jadi dia dapat beli saham sebanyak berapa? Sebanyak, okay, 15,384.6. Bunda tu lah. Sebab saham kita tak beli sikit. Kita bunda tu. Dapat 15,385. Okay, 15,385. Okay, saham kita beli seunit sini. Tak ada kita beli point. Okay, saham tiada dalam bentuk point. Okay, dia kena ingat. Orang kata, aku beli saham TV3 35 saham. Tak ada. Okay, dia beli 35 saham, 36 saham. Okay, dia bentuk nombor bulat. Alright. Okay, kemudian ini kalau beli sekaligus dapat banyak ni. Yang ni pula dia kata beli secara berkala. Sikit-sikit. Okay, dia beli sikit-sikit. Okay, bagi setiap sukuan tu. Dengan kadar yang sama. Kena kata. Okay, kalau beli sikit-sikit berapa dia dapat? Kita boleh buat kiraan sikit lah. Kita boleh buat kiraan sikit lah. Okay, ni contoh kalau kita buat beli sikit-sikit. Okay, pada bulan pada sukuan yang pertama tu. Okay, sebab dia kata beli sukuan sama kan. Beli sama. Kalau RM20,000, maksudnya dia akan beli setiap bulan dia akan beli RM5,000 sini dia bagi duit, okey. Sini dia bagi RM5,000 dia bagi juga sini, okey. Sebab dia kata beli dengan kadar yang sama, okey. RM5,000 sini, sini pun RM5,000 juga, sini pun RM5,000 juga. So berapa dia dapat? Oleh sebab harga sesaham tu banyak tu, jadi kalau setiap bulan ni berapa dia dapat? Kena kira satu-satu. Okey, untuk bulan ini dapat berapa? Cara sama. Okay, RM5,000 dibahagi dengan RM1.05. Okay, RM5,000 bahagi dengan RM1.25. Yang pertama. Okay, dapat berapa? Okay, dapat dari situ RM5,000 dibahagikan dengan RM1.25. Okay, pada bulan ni, sukuan ni, dia dapat beli sebanyak 4,000 unit saham. Okay, untuk yang ni pula, okay, saya copy paste dulu, senang cepat sikit. Okay, untuk yang ni pula, harga naik RM1.40. So, RM5,000 bahagi dengan RM1.40. Dapat beli sikit lah. 3,571. Okay. 3,571. 3,571. Okay. Tahun ni pula, harga makin turun. Harga dah turun dah. Okay. Harga saham jatuh pula. Okay. So, bahagi dengan pula. Okay. So, RM5,000 bahagi dengan RM1.30. Dapat beli lebih sikit lah. 3,846. Okay. 3,846. Okay. 3,846. Okay. 46. Okay, kemudian yang ini pula harga makin turun. Okay, lagi untunglah kita. Bahagikan sikit sekupang pula. Dapat beli 4,545 saham. Okay, 4,545 saham. Okay, harga turun kepada RM1.10. Okay, so berapakah dia dapat saham yang tempoh tersebut? Okay, jadi jika dapat sebanyak. Okay, so bulan sukuan pertama dapat beli 4,000 unit.
Yang kedua 3575. Okay, yang ketiga 3846. Yang keempat 4545. Dapat beli jumlah saham dia. Campur semua. Okay, alright. So 4,000 unit campur dengan 3575 campur dengan 3846 campur dengan 4545. Dapat beli sejumlah 15,966. 15,966. Okey. Kemudian soalan kata apa? Okey. Ya ini ni nak buat begini boleh, tak salah kalau buat jalan kerja lah. Buat jalan kerja. Kata nak buat jadual buat ni tak apa. Okey, buat gini. Okey, buat gini. Okey, so campur dengan boleh buat sini ya, terus sini. Okay, sebab sini. Kata sebab untuk jadual. Okey, begini. Alright, so yang ini harga net RM1 4 kupang. Okey, yang ni yang ni harga RM1 4 kupang. Okey, kemudian RM1 30 sen. Okey. Kemudian yang ni RM1 10 sen. Boleh buat gitu tak salah. Okay, so untuk markah dia, yang ini markah yang pertama, kalau dua markah, satu markah sini dan satu markah ni dekat jawapan dia lah. Kalau markah 3, atas ni 2 markah. Ni satu markah lagi. Okey. Okey, sekarang dia kata, hitung harga pemurataan sesaham. Dia nak harga purata sebiji saham tu. Okey, dan harga tu serata. So, untuk yang ini, kiraan dia ialah, okey, duit yang kita ada. RM20,000 dibahagi dengan jumlah saham kita nak beli. Itu clue dia. Okay. 15,966. Iaitu kan, ini formula dia. Formula dia macam ni ya. Ini formula untuk cari kadar pemerataan. Iaitu duit yang kita ada. Okay, duit kita per dengan saham kita ada. Per dengan saham. Duit kita per dengan saham kita ada. Okay, so dapatlah. Okay. Jadi secara puratanya sebiji saham kita beli dengan harga, dengan harga RM20,000 bahagi dengan jumlah saham yang kita ada, per dengan yang kita ada, ialah RM1.25. RM 1.25. Ini cara nak kira harga pemurataan saham. Kalau beli sekaligus tadi kita beli dengan harga RM1.30. Dah rugi dah. Dapat RM5,000 lebih lah. Bukan beli perkara lagi ni. Apakah kelebihan? Apakah kelebihan beli secara berkala? Sikit-sikit. Ini kalau soalan tanya, nyatakan kelebihan membeli saham secara berkala. Yang pertama ialah, apa kelebihan dia? Satu je, iaitu kita dapat membuat perancangan membeli saham pada harga yang terendah untuk memperoleh lebih banyak saham, unit saham. Itu kelebihan dia. Tapi kalau kita beli sekaligus, tiba-tiba katakanlah waktu itu kita beli, itulah harga paling mahal. Rugilah kita. Tapi kalau kita beli sekaligus, tiba-tiba harga makin naik, kita untung beli sekaligus waktu tu. Kita rugi waktu kita beli berkala. Alright? Tapi seumumnya, kalau kita beli secara berkala, kita dapat merancang. Agakkan kalau bulan ni harga naik, jangan beli dulu. Harga minggu depan, bulan depan turun, kita beli banyak sikit. Itu maksudnya. Itulah kelebihan beli secara berkala. Kita dapat merancang. Merancang. Beli waktu harga turun, stop waktu harga, ataupun jual waktu harga mahal. Sebab itulah, kita beli sewaktu harga turun, harga turun, dan kita jual sewaktu harga naik supaya dapat untung. Ini adalah kelebihan membeli secara berkala. Itu part yang ni lah beli saham. Sekarang kita tengok pula, kalau kita ada rumah pula, macam mana bentuk pelaburan kita? Macam mana bentuk pulangan kita pula? Untuk tanah, kita boleh dapat hasil macam mana? Hasil daripada sewaan dan jualan. Kita ada tanah, kita boleh sewakan, dapat hasil jualan. Ataupun kita ada tanah, jual. Dapat hasil bentuk hasil jualan. Rumah, sama juga. Kita boleh sewakan dan kita boleh jualkan. Dapat hasil juga bentuk pulangan kita. Lot komersial, kedai, semua tu sama juga. Boleh dapat hasil dari sewaan dan juga jualan. Tengok contoh. Ni contoh. Beli rumah dulu mula-mula, harganya adalah RM175,000. Ini adalah kita punya modal. Ini adalah modal kita sebenarnya. Secara umum ya, ini adalah modal kita.
Kita keluarkan duit sebanyak ini untuk beli rumah tersebut. Kemudian kita jual balik. Ini adalah hasil kita. Okay. Ini adalah hasil kita. Tadi modal, ini hasil kita. Kita jual balik, dapat hasil. Okay. Kita ada rumah, kita sewakan. Ini pun hasil kita juga. Okay. Kita sewakan, dapat hasil juga. Ini pun hasil juga. Okay. Lepas tu kita beli rumah, kita buat renovation, apa semua tu, itu adalah kita keluarkan belanja. Ini adalah perbelanjaan kita. Belanja kita. So soalan tanya, berapakah untung kita? Untuk untung, untuk bila kita berniaga, untuk kira untung, mestilah hasil tolak belanja. Dapat untung. Secara umum gitu. Okay? Untuk dapat untung, mestilah kita tengok hasil kita berapa, untung kita, belanja kita berapa. Belanja dengan modal kita lah, termasuk modal lah. Belanja dengan modal kita. Tolak belanja, tolak modal. Itulah untuk cari kita punya untung. Okey, tolak belanja, tolak modal gitu. Jadi dalam kes ni, kita punya belanja apa? Kita punya untung, kita punya hasil apa? Kita jual rumah 2800. Kita sewakan, dapat 80,000. Ini kita punya hasil. Kemudian kita tolak dengan modal kita 175. Tolak dengan belanja kita 23,000. Dapatlah untung kita sebanyak RM, tolak sajalah. RM280,000 kita jual rumah tersebut. RM280,000 kita jual rumah tersebut. Tambah dengan RM80,000 hasil sewaan. Tambah dengan RM80,000 hasil sewaan. Kemudian tolak dengan modal kita. RM175,000 kita beli rumah tadi. Kemudian tolak dengan kita buat renovate RM23,000. Jadi kita dapat untung sebanyak RM162,000. Inilah untung kita. Lepas tu soalan kata, berapakah nilai pulangan atas perbelanjaan? Ini. Ini penting. Yang ni tajuk yang potensi kita kata dalam SPM kita. Apakah ini? Ini pendeknya mungkin pernah dengar ialah ROI. Dengar ni ya, ROI. Kita sebut ROI, inilah benda dia. Kita sebut ROI, inilah ROI. ROI ni adalah berapakah kadar pulangan bagi setiap duit yang kita laburkan. Untuk kira ROI, formulanya adalah sangat mudah, iaitu jumlah untung, jumlah untung, ni formulanya, untung per dengan modal, darab dengan 100. Ini adalah formula bagi mencari ROI. ROI adalah untung per modal darab dengan 100. Ini adalah formula untuk mencari ROI. Dan formula ni tak dibagi dalam exam kita. Kena ingat sendiri. Ataupun boleh buat macam ni juga. ROI. Untuk dapat ROI ialah, jadi, untung, hasil kita. Hasil kita, tolak dengan modal dan belanja kita. Modal dan belanja kita. Boleh kat sini formula ni. Formula begini. Kalau tak bagi maklumat lah. So, untuk cari ROI, hasil kita ditolak dengan modal kita, ditolak dengan belanja kita, per dengan modal, per dengan modal, lepas tu darab dengan 100. Macam ni pun boleh juga buat. Tak ada masalah. Nak cari untung dulu pun boleh, nak tukar sekali pun tak boleh. Tak ada hal, okey je. Jadi untuk kes kita ni, untung tahu dah tadi dah. Kita buat soalan A tadi. So just masuk je lah. Untung tadi adalah RM162,000. Belanja kita adalah RM175,000. Darab 100. Dapatlah ROI kita. Itu sebanyak, kalkulator kita mari. Answer ni per modal kita RM175,000. Darab dengan 100. Dapat jawapan dia 92.57. 92.57. Ini maksudnya ialah ini maksudnya ialah setiap RM1 yang kita laburkan, kita untung sebanyak 92.57%. Ataupun setiap sekali kita labur, kita dapat balik untung sebanyak 90%. Lebih kurang lah 90%. Lebih kurang gitu. Jadi kita bahagialah kita. Kita belanja setiap RM1 kita tu, untungnya 90%. Itu maksud ROI. Sikit lagi ya. Satu soalan lagi kita tengok. Ini. Syafiq melabur dalam amanah saham beliau sebanyak 8,000 unit dengan harga RM1 mesin seunit. Tu maklumat beritahu. So kat sini soalan kata, dia beli 8,000 unit saham. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum.
apa nama tu, modal dia tak termasuk kira renovation ke? Okay, alright. Okay, dalam buku teks kita, modal ini merujuk pada harga asal rumah sahaja. Okey, itu kena penting kita tahu lah. Okey, modal ni merujuk pada harga asal rumah saja. Okey, ni bagi ingatan. Sebab apa? Sebab ini yang kata-kata kes buku teks kita ni. Buku teks kita ni, okey, dulu menjadi pertikaian. Okey, modal ini hanya melibatkan harga asal rumah sahaja. Okey, kalau ikutkan memang patut kita bagi renovation sekali. Tapi buku teks kita menghadapi sedikit masalah. Dia mentakdirkan modal ini hanyalah harga asal rumah sahaja. So, kita follow buku teks lah. Okey, 5 tahun lagi, okey, 5 tahun lagi baru tukar kepada modal tu termasuk dengan renovation. Itu 5 tahun lagi. Bila buku baru dibuat kajian semula akan berubah. Untuk awak ikut yang ni. Modal adalah harga asal rumah sahaja. Okey? Alright. Waktu buku teks dikeluarkan, ini memang jadi pertikaian lah. Antara orang bising, saya lah orang bising. Kenapa tak kira dengan harga kos rumah belanja tu? Itu pun belanja juga. Dia kata tak boleh, kata. Mesti ikut harga asal rumah. So kita follow yang dulu. Alright? Okey. Okey, untuk yang ni pula. Sama lah. Thank you yang bertanya tadi. Bagus dia. Okey, dia nampak alert lah. Boleh jadi token jual rumah. Okey, yang ni pula, dia punya modal berapa? Okey, modal dia ialah, dia beli 8,000 saham, okey, dengan harga ialah RM1.50 unit. Ini adalah saham modal dia. Okey, boleh. Yang dia keluarkan begitu. Jadi modal dia banyak tu je. 8,000 unit saham kali dengan RM1.50. Jadi dia keluarkan duit sebanyak berapa? Okey, RM8,000 didarabkan dengan RM1.05. Okey. Jadi saham dia, modal dia adalah RM12,000. Ini modal dia. Lepas tu dia kata apa? Saham dibayar dividen 4%. Okey, untuk dividen mesti darabkan dengan jumlah duit kita. Bukan jumlah saham kita nah. Duit kita. Ikut duit. Jadi untuk kes ini, kita punya saham kita, dividen kita adalah 4%. Okey, 4%. Darab dengan jumlah duit yang kita guna untuk beli saham. Bukan darab dengan 8,000 lah. Yang silap lah. Darab dengan duit kita. Okay ni. Alright. Bukan. Ni bukan ingatan. Bukan darab dengan, bukan darab dengan 8,000 ya. 8,000 tu adalah unit saham kita ada. Tapi ini dah mesti darab dengan harga saham tersebut yang kita beli. Jadi mesti darab dengan RM12,000. Jadi kita dapat berapa duit? Sebab ini melibatkan duit. Okay. Melibatkan duit. Jadi kita dapat sebanyak 4%, darab dengan RM12,000, dapat itu ialah RM480. Ini dividen yang dapat. Lepas tu dia kata pada ujungnya dia jual semua saham dia. Ini hasil ni. Ini hasil sebab dia jual. Bila dia jual dapat hasil. Jadi ini hasil dia. Bila dia jual saham, jadi hasil dia akan dapat berapa? Dia ada 8,000 saham dijual pada harga RM1.70. RM70. Jadi dia sudah dapat hasil jualan sebanyak RM8,000 tu darab dengan RM1.70. Dia dapat hasil sebanyak RM13,600. Ini hasil jualan saham. RM lah. RM tak terlihat apa, tak salah. Tak ada salah. So soalan katanya apa? Hitung jumlah pulangan daripada pembelian dan penyusahan. Jumlah pulangan. Maksudnya bila sebut ini, Roy dah ni. Bila sebut yang ni, Roy dah tu. Alright. So jumlah pulangan apa dia? Dia dapat, jumlah pulangan, ni untung dia lah. Jumlah pulangan, untung lah. Jumlah pulangan, untung dia, jumlah pulangan ialah hasilnya dia dapat 13,600 campur dengan faedah dapat 480. Tolaknya dia buat iaitu RM12,000. Dapat sebanyak RM, tolak. 13,600 ni dia saham campur dengan 480 dividen dia, tolak dengan dia beli saham sebanyak RM12,000. Jadi dia dapat untung sebab tak tempoh. 13,600, tambah dengan faedah RM480, tolak dengan dia beli saham harga RM12,000, dia dapat untung sebanyak RM2080. Inilah jumlah untung dia lah, pulangan dia lah. Tapi berapa pula nilai pulangan pelaburan? Tadi cuma minta jumlah pulangan, itu untung. Sekarang minta nilai pulangan pelaburan. Ini Roy. Bila sebut Roy ni, apa dia dapat? Macam kes soalan tadilah dia. Jumlah pulangan ni ialah untung. Untung. Jadi untuk yang ni, sama kes macam ni lah. Sama kes macam ni. Roy dia. Dividen 480. 480.
Okey, keuntungan modal dia tadi ialah, keuntungan modal dia ialah, untuk modal tadi ialah apa tadi? Iaitu jumlah yang dia jual tolak dengan jumlah yang dia beli. Jadi untuk modal ni ialah dia dapat jualan balik 13,500, tolak modal 12,500, dia untung modal sebanyak 1,600. Inilah keuntungan modal. Keuntungan modal dia adalah sebanyak 1,600. Tolak kan? Okey. Yes, there you go. Okey, alright. Kita takut silap tolak lah. 13,600 ditolak dengan RM12,000. Takut silap tolak. Mabuk sikit. Okey, 12,000. Okey, betul. Okey, untuk yang ini, untuk yang ni, Roy, semua ni Roy lah ni, semua ni Roy. Tapi ini yang bawah ni dia suruh cari asing-asing lah. Okey, untuk yang ni, jumlah pulangan dia ialah jumlah dia untung, jumlah dia untung per dengan, dia untung berapa tadi? RM2,080. Berapa modal dia? RM12,000 tadi. Darab 100. Jadi setiap RM1 yang dia laburkan, dia untung sebanyak RM. So 20,80 per dengan 12,000, darab dengan 100. Jadi setiap RM1 dia labur, dia untung sebanyak 17.33. 17.33 ataupun setiap RM1 dia labur, dia untung sebanyak 17 sen. Itu maksud itu. Okey. Yang ni pun dia nak tahu pecahan je lah. Dividen untung berapa, untung modal berapa. Ni kan tengok, nak kira satu-satu pun boleh juga, tak salah. Untuk dividen dia untung berapa semua boleh. Tapi tak, dia sebagai tahu tak apa dah, okey dah. Pasal kata nyatakan sahaja, tak perlu working. Okey, alright. So itu untuk ni lah. Untuk yang ini kes sama. Cuba sendiri ya, Cuma kena ingatlah, akan tahu. Ini semua ni adalah dia punya belanja. Ini semua adalah belanja dia. Apa lagi belanja? Yang ini adalah modal dia. Ini adalah modal. Yang ini adalah modal. Kita tahu beza lah. Ini adalah modal. Lepas tu dia kata dia bayar 10% tunai. Ini adalah belanja dia. Ini belanja. Dia bayar cash deposit, ini adalah belanja. Ini belanja. Kena pandai assessing . Kemudian apa lagi? Dia sewakan rumah tersebut. Dia sewakan. Dia sewakan. Ini adalah hasil dia. Ini adalah hasil dia. Bila dia sewakan, dapat hasil. Ini hasil. Ini hasil lah. Ini hasil. Hasil ni pun setiap bulan. Kena hati-hati lah. Kemudian, dia jual rumah tersebut. Ini pun hasil juga. Dapat hasil seperti ini juga. Ini pun hasil juga. Iaitu hasil jualan. Ini pun hasil juga. Kena pandai bezakan mana belanja, mana hasil, mana modal. Lepas tu dia kata dekat bank masih ada lagi baki. Ini belanja lah ni. Ni dia bayar pun. Ini semua belanja. Ini semua dia punya belanja. Alright. Ini semua dia punya belanja. Belanja lah. Ini semua belanja. So soalan kata, ni semua belanja lah. Semua ni belanja. So soalan kata apa itu? Hitung hasil sewaan. Yang pertama. Hitung hasil sewaan dia kata. Berapakah hasil sewaan dia dapat sepanjang tempoh tersebut? Dia sewakan kedai tersebut sebanyak RM2,000 sebulan. Berapa lama dia sewakan? Dia sewakan selama bermula Januari 2017 sampai Disember 2021. So selama 6 tahun dia sewa. Selama 6 tahun sewaan. Dan setiap tahun ada pula 12 bulan. Alright. Ni daripada tahun, ni kena ingat ni daripada tahun 2017 sehingga 2023. So selama 6 tahun lah. Lepas tu jadi inilah hasil sewaan. RM2,000 kali dengan 6 tahun kali dengan 12 bulan. Dapat sebanyak RM144,000. RM tak tulis pun tak apa, dunia. Alright. Kemudian berapakah pulangan atas pelaburan? Ni kes Roy tadi. Dia nak Roy tadi. Untuk Roy tadi, kita cari. Nak buat sekaligus tak apa, satu-satu apa? Kalau buat satu-satu, modal kita ialah RM harga rumah. Iaitu sebanyak RM RM280,000. 280,000. Ini modal. Hasil kita iaitu dia jual rumah tersebut dapat banyak seharga sebanyak 45,000. Campur dengan dia sewakan tadi 144,000.
Jadi hasil sewaannya sebanyak, hasil modal dia inilah. Okay, iaitu 59400. Ini hasil. Okey, belanja pula berapa? Okey, belanja pula deposit tadi dia kata 10%. Kalau 280,000, 28,000 lah deposit dia. Deposit dia 28,000. Campur dengan dia bayar dekat bank dah sebanyak kesalahan tu 200,000 dah bayar kat bank dah. 200,000. Masih tertunggak kat bank lagi sebanyak ni tadi 155,000. Ni masih tertunggak lagi. Okey, 15500 ni. Kemudian lagi apa lagi? Okey, bila kita jual rumah, kenalah cas macam-macam cas. Okey, ejen buat. Okey, iaitu kos guaman 13,500. Duty stamp 7,000. Okay, lepas tu commission agent 25,000. Kena tolak semua ni. Okey, dapat jumlah belanja kita berapa. Okey, modal, hasil dan belanja kita. Okey, so yang ini campur semualah. Okey, deposit rumah RM25,000. Okey, campur dengan 200,000 dah bayar kat bank dah. Okey, campur dengan 150,000 yang masih tertunggak lagi kena bayar. Lepas tu campur dengan 13,500 kos guaman, kos guaman, campur dengan 7,000 duty stamp. Okey, dan campur dengan 25,000 commission agent. Agent ni dia lintas darat ni, tibai banyak. Okey, so sebanyak 428,500,000. RM 428,500,000. Okey, ini dah jumlah belanja. So berapa keuntungan dia? Keuntungan dia ialah jumlah dia dapat 594,000 ditolak jumlah dia belanja 428,000 tolak dengan saya tolak kan. Harga rumah tak tolak, modal tak tolak. Sebab apa? Modal ni sebab dia beli secara hutang. So hutang modal tu ada kat sini. Okey, modal tu ada kat sini. Sebab apa tak tolak 280,000? Sebabnya ialah dia mesti hutang. Yang tadi tertolak sebab dia beli secara cash. Ada sebab tolak modal tadi. Okey, kena hati-hati tu dah. Jadi dia untung sebanyak berapa kat sini? Dia untung sebanyak 594,000 tadi. 594,000 tadi ditolak dengan modal semua tu. Okey, jumlahnya ialah okey, dapat gini. 165,500. 165,500. Balik. 500. Okey, inilah jumlah keuntungan dia. RM 165,500. So berapakah ROI dia? Okey, untuk ROI dia untung per dengan sama macam tadi. Okey, untung per dengan ni. Keuntungan dia adalah 165,000 lah. Ini untung dia 165,500 per dengan harga rumah asal 280,000. Okey, darab dengan 100. Dapatlah dia untung dia sebanyak. Okey, ROI dia sebanyak RM pusing darab selesai. Okey. Answer tu per dengan harga asal rumah 280,000. Okey, kali dengan 100. Jadi dia untung sebanyak, dia punya ROI dia ialah sebanyak 59.11. 59.11. Okey, 2 titik puluhan kalau boleh. 4 angka berti atau 2 titik puluhan. Okey, ini jawapan dia. Okey. So, adakah intisari seorang pelapor yang bijak? Yang pertama kali bijak lah. Sebab apa bijak? Kita tahu. Dia tanya, adakah seorang bijak? Kalau tak bijak, kenapa betul tak bijak? Dia bijak lah. Bijak sebab apa bijak? Dia bijak kerana, bijak kerana apa? Yang pertama sekali ialah sebabnya, sebabnya ialah dia beli, dia sewakan. Dia sewakan tanah itu. Dia bijak lah. Yang kedua, dia jual harga melebihi harga rumah. Harga asal dia beli. Harga belian. Okey. Lagi satu ialah dia mendapat keuntungan. Untungan daripada antara contoh jawapan lah. Justifikasi kita. Okay? Daripada sewaan dan jualan rumah. Itu. Ini antara contoh jawapan lah. Dia 2 markah. Justifikasi 2 markah. Bagi 2 lah. Bijak 1 markah. Sebab apa bijak? 1 markah lagi. Tak payah bagi semua. Bijak 1 markah. Okay. Kata bijak pun 1 markah dapat tak? Tapi alasan kena betul lah. Okay. Ini 1 markah dapat. Dan salah satu ini 1 markah lagi. Alright. Okay. Kata bijak kenapa tak bijak? Contohlah. Tak bijak sebab apa? Dia dah boleh dapat hasil sewaan tapi dia jual juga rumah. Dia tak bijak lah contoh gitu. Itu kata kes jawapan tak bijak. Okay. Alright. Risiko ni apa dia? Secara umumnya risiko ni adalah kemungkinan berlaku kerugian lah. Okey, kalau kemudian satu yang berlaku pelaburan. Contoh kita beli saham. Risikonya ialah mungkin saham kita rugi. Itu maksud tahap risiko. Okey,
pulangan ni pula ialah yang ni lah, iaitu keuntungan kita beli daripada hasil yang kita buat. Itu tahap pulangan. Kecairan ni adalah tahap kebolehan kita jual balik benda tu. Okay, tahap ni. Di mana kita kena ingat, kalau simpanan, dia sebenarnya tahu dia bebas risiko. Dia tak ada risiko. Sebab apa? Sebab yang ini ditanggung oleh kerajaan. Tapi pulangan rendah. Sebab pulangan rendah sebab faedah yang rendah saja. Tapi mudah untuk kita jual balik, mudah untuk kita keluar masuk. Jadi dia tahap kecairan tinggi. Kecairan ialah tahap kita nak jual balik benda tu. Keluarkan balik benda tu. Alright. Tapi kan saham syarikat risiko tinggi. Sebab bila masa saja kita boleh untung besar, bila masa kita boleh jatuh teruk. Okey, pulangan pun tinggi juga. Tapi cair sederhana. Sebab apa? Bukan senang kita nak jual saham kita. Jadi tahapnya agak sukar sikit. Bukan senang. Nak jual saham kita kena ada pembeli. Baru kita boleh jual. Kalau kita tak ada pembeli tak boleh jual. Jadi sederhana sikit. Hartanah pula risiko rendah. Sebab apa rendah? Sebab kita mampu untuk jual balik rumah benda tu. Kita mampu sewakan pula. Jadi risiko tu rugi tu kurang lah. Okay. Pulangan tinggi sebab kita boleh sewakan. Kita boleh jual balik. Tapi cairnya rendah. Sebab bukan senang untuk kita jual rumah kita semula. Okay, alright. Contoh macam saya ada rumah kat Kedah sana tu, sampai sekarang tak mampu nak jual lagi. Tak ada orang nak beli. Sebab apa? Sebab harga tinggi untuk beli kan. Jadi saya hanya buat sewaan je lah rumah tu. Saya tak rugi apa-apa pun. Sebab apa? Sebab rumah tersebut saya ada, saya boleh sewakan. Risiko saya rendah. Okay, tak duduk, saya sewakan. Jadi bila saya sewakan dapat hasil. Itu pulangan saya tinggi. Tapi nak jual balik susah. Jadi dia rendah. Okay, alright. Itulah, ini just pengetahuan kena ingat. Okay. Yang ini pula, okay. Ini macam cakap tadi, simpanan dividen tetap tadi dibuat adalah bebas risiko. Sebab apa bebas risiko? Kerana ia adalah ditanggung oleh kerajaan. Okay? Ditanggung oleh kerajaan. Melalui apa ni? Okay, ini just pengetahuan. Melalui PIDM nama dia. Okay. Ini ada nama satu syarikat lah. Syarikat ni dia akan cover kerugian kalau berlaku apa-apa terhadap simpanan kita. Okay. PIDM ni apa dia? Awak rujuk sini. Kalau awak pergi kat bank, awak tengok kat pintu tu. Okay. Dilindungi oleh PIDM. Apa dia PIDM ni? Cari sini, Google sini gila ya. Alright. Okay. Pelaburan pula risiko tinggi kenapa? Saya kata tadi lah. Dia boleh sahaja naik turun secara mendadak. Dan pulangan pun tinggi juga sebab mungkin hari ni kita beli saham tu harga 50 sen. Mungkin esok harga naik RM2. So pulangan tinggi. Alright. Itu maksudnya. Ni buat sini gila. Ayat buat sini gila. Okay. Hartanah pula kenapa lebih tinggi pulangan dia? Kerana kita boleh sewakan. Kita boleh jualkan. Tapi kecairan rendah sebab apa? Sebab sukar untuk dijual semula. Okey, ni pun buat ayat sendiri ya. Buat ayat sendiri. Okey, next seterusnya. Okey, yang ni pun sama kes ya. Ini kes yang sama kan. Di sini awak kena pandai bezakan yang mana modal, yang mana hasil, yang mana faedah. Okey, tu kena faham lah. Okey, alright. So, saya tak bincang ni sebab kita nak kejar masa sikit. Alright, ini pun sama juga. Buat sendiri. Sama macam tadi kes je. Cari modal, cari hasil, cari belanja, tolak-tolakkan dan guna ROI. Okey, nak masuk part yang terakhir lah dalam tajuk ni ya. Okey. Ni semua tak payah. Ni semua macam tadi sama ya. Ni buat sendiri lah ya. Buat sendiri semua ni. Okey, kalau nak skema jawapan, saya bagi saya masa sikit lah untuk sebab skema jawapan lah. Saya tak buat skema jawapan lagi ni. Dekat ni. Okey. Yang setinggal ni semua ni buat sendiri dulu. Okey, boleh buat sendiri. Dan boleh bincang jawapan cikgu kamu. Alright. Saya masuk part yang terakhir. Okey. Part yang terakhir ni, saya tak masukkan bahagian kad kredit. Sebab apa? Sebab kad kredit dah masuk dalam experience 2 tahun lepas. Jadi tahun ni saya rasa tak masuk lah. Saya lebih kepada pembelian barangan secara hutang. Okey. Kiraannya sangat senang sama saja. Okey. Alright. Begini. Contoh. Okey. Ini kereta. Kalau dia beli cash, kena bayar banyak ni. Tapi dia beli secara hutang. Yang mana dia hanya buat 10% saja tunai. Lebih tu hutang. Ini yang dia belanja. Dia bayar dulu. Selebihnya melalui pinjaman bank dengan kadar faedah 25% selama tempoh 8 tahun. Okay. Ini kena tahu maklumat dia. Okay, alright. So dekat sini, berapa dia bayar cash? Dia kata tadi 10%. Jadi guna formula je lah. Okay. 10% daripada modal tu kalau dapat balik tiada untung. ROI ini nak kira keuntungan. Yes. Okay, alright. Jadi kalau nak untung, modal tak boleh kira. Okay, right. Okay, alright. Okay, yang ni, dia kata harga tunai ialah RM210,000 tapi dia hanya bayar cash 10% je. So, 10% je lah. 10% saja daripada harga kereta tersebut. Okay, jadi harga kereta tersebut sebanyak RM
RM120,000. Jadi dia bayar cash sebanyak RM12,000. Okay, RM tak tulis pun tak apa. Itu yang pertama ya. Okay, yang kedua pula. Berapakah bayaran balik kepada bank? Ini soalan tanya. Okay. Oleh sebab RM12,000 dibayar cash, dia pinjam kat bank berapa? Dia kat bank berapa? Jadi pinjam kat bank lah RM120,000 harga kereta tersebut. Dia bayar cash RM12,000. Jadi dia pinjam dekat bank sebanyak RM. Okay, RM. Okay, RM. RM tak apa, tak salah. RM120,000 ditolakkan dengan RM12,000. Jadi dia pinjam dekat bank sebanyak RM108,000. RM tak apa. Tapi takkan dia banyak tu saja. Tak boleh. Sebab apa? Bank bila kita pinjam duit, mesti bagi faedah. Campur pula lagi. Faedah dikenakan. Ni kena buat satu lah. Kalau nak buat direct transfer awal tadi, simpanan tadi, boleh buat gitu. Okay, jadi jumlah bayaran balik boleh buat gini. Jumlah bayaran balik boleh buat gini ya. Iaitu jumlah yang kita pinjam RM108,000 ditambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Sama macam nak kira yang awal tadi. Faedah mudah tadi. Iaitu kadar faedah. Kadar faedah iaitu sebanyak 2.5% setahun didarabkan dengan jumlah yang kita pinjam RM108,000. Okay. Kemudian didarab dengan tempoh lamanya ialah selama 8 tahun. Inilah formula bagi berapakah faedah kita kena bayar lagi top up. Okay. Kita pinjam duit dekat orang, mesti kena bayar lebih. Sebab apa? Ada faedah. Ini benda dia. Okay, so dekat sini, dia pinjam RM108,000 tapi dia kena bayar balik sebanyak RM. Okay. Inilah dia benda dia. Okay, 108, okay, 2.5% darab dengan 108,000 yang dia pinjam. Okay, darab dengan 8 tahun. Ini dia pinjam. Syntax error pula. Okay, 2.5%. Okay, darab dengan 108,000. Okay, RM8,000. Darab dengan 8 tahun. Okay, dapat ini. Inilah jumlah faedah. Iaitu RM108,000 tambah lagi dengan yang tadi tu. Okay, RM21,600. RM1,600. Jadi dia kena bayar balik sebanyak RM. Okay, RM. Okay, RM. Okay, RM tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, campur dengan RM108,000. Okay, pinjam RM108,000 kena bayar balik RM129,600. Lebih tinggi lah sebab apa? Sebab kita kenakan faedah. Okay, itu soalan dia. Kemudian soalan kata pula, Encik Saifuddin ni hanya ada bajet RM1,400 je untuk bayar ansuran. Mampu tak mampu dia beli kereta tersebut? Okay. So untuk yang ini, kena cari pula berapakah ansuran bulanan. Jadi untuk cari ansuran bulanan ialah jumlah yang dia pinjam, okay, jumlah yang dia kena bayar balik, okay, iaitu sebanyak RM129,600, okay, dibahagikan dengan jumlah tahun, 8 tahun dan darab dengan jumlah bulan. Setahun ada 12 bulan. Ada sebab darab 12. Okay, alright, darab 12. Okay, mampu tak mampu je bayar, tengok nilai kat sini lah nanti. Okay, yang ini kita bahagi. Okay, dapat berapa, kita check tengok. Okay, kita bahagi, dapat macam ni. Okay, alright, so, tak typo ni ya. Kalau ada 2 depan ni, alright. Okay, so kat sini 129 ni, okay, kita bahagikan dengan 8 tahun, bahagi lagi dengan 12 bulan. Jadi setiap bulan dia kena bayar sebanyak RM1350. Jadi mampu tak mampu? Mampulah. Okay, dia sediakan bajet RM1,400 tapi dia kena bayar RM1,350. Jadi dia mampulah. Jadi mampu untuk membuat bayaran bulanan. Itu je cara dia. Okay, alright. So untuk topik hutang ni, inilah pengiraan dia. Okay. Cari jumlah dia pinjam, cari jumlah faedah dia kena, cari tempoh masa kena bayar balik. Okay. Contoh soalan ni. Nak kira ansuran bulanan ialah, ansuran bulanan ialah jumlah pinjam, ni secara umum lah, jumlah pinjam campur dengan jumlah faedah. Okay. Dah dapat jawapan ni, kita bahagi pula dengan, ni secara umum lah, pengiraan dia, kita bahagi dengan jumlah tahun darab dengan 12 bulan. Ini secara umum pengiraan dia. Okey, kita masuk maklumat contoh. Okey, di sini dia pinjam sebanyak RM30,000. Okey, dia pinjam RM30,000. Itu dia dah RM30,000.
campur dengan faedahnya adalah kita kena kira, setiap tahun dikenakan faedah 2.8% darab dengan jumlah yang dia pinjam sebanyak RM30,000 selama selama 10 tahun. Tu. Inilah jumlah yang dia pinjam. Jadi berapa dia kena bayar balik? Ini contohlah contoh gini dia kena bayar balik. Follow ikut tu ya. RM30,000 tambah dengan buat kurungan 2.8 per dengan 100, kemudian darab dengan RM30,000 dia pinjam, darab dengan 10 tahun. Bukan 100 lah, 20 tahun typo ya. Ni faedah kena bayar, jumlah kena bayar. Sebanyak RM38,400. Ini dia pinjam RM30,000, kena bayar balik RM38,400 kerana adanya faktor faedah. Nota sikit lah. Pinjam RM30,000, bayar balik ialah RM38,400 kerana ada faedah yang dikenakan. Macam kita pinjam alung lah kan, pinjam alung kan. Jadi kalau boleh jangan pinjam alung lah, bahaya tau. Alright, kerana ada faedah. So bulan-bulan berapa kena bayar? Ini adalah jumlah bayaran balik. Itu dia. Ini cara kiraan dia ya. Jumlah kita pinjam tolak dengan campur dengan jumlah faedah. Ini jumlah ansuran balik yang kita kena bayar. Tapi berapa bulan-bulan kita kena bayar? Berapa bulan kita kena bayar? Itulah kena guna formula yang atas tadi tu. Alright, so formulanya ialah ansuran bulanan. Ansuran bulanan sama dengan jumlah bayaran balik, iaitu sebanyak RM38,000. Sorry di sini. RM38,000. Sambil ni copy sikit ya. RM38,400. Dibahagikan dengan selama 10 tahun. Kemudian didarabkan dengan selama 12 bulan. So bulan-bulan dia kena bayar sebanyak RM. RM, bahagilah dia. Yang ini bahagi dengan 10 tahun, setiap tahun ada 12 bulan. Jadi bulan-bulan dia kena bayar sebanyak RM320 sahaja. Syafiq punya Amsyar. Alright, good. Alright. So untuk yang berikutnya lagi, ini soalan berbentuk lebih berpotensi akan A lah. Nyatakan kelebihan beli sehutang. Kelebihan beli sehutang apa dia? Yang pertama sekali ialah kita hanya perlu bayar sedikit sahaja daripada keseluruhan harga. Itu kelebihannya. Maksudnya kalau harga kereta RM50,000, bayar RM5,000 cukup lah. Dah boleh dapat kereta. Contohlah keseluruhan. Yang kedua lah dapat miliki lah. Dapat miliki, kena sebut. Dapat miliki kereta lebih awal walaupun hutang belum selesai. Itu kelebihan kita. Bila kita beli hutang ni, bayar sikit saja dah boleh dapat kereta itu. Itu kelebihannya lah. Bayar sikit saja dah boleh dapat kereta itu. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah bayar sikit saja. Mungkin 10% saja cukup padai. Tapi kelemahan apa dia? Bila kita beli hutang ni apa dia? Bayaran akan lebih tinggi berbanding belian secara tunai. Maksudnya kalau kita beli kereta tu patut beli cash RM50,000, tapi bila kita bayar hutang mungkin bayar sampai RM60,000. Yang kedua kekurangannya ialah mungkin kereta boleh ditarik balik jika gagal bayar ansuran bulanan. Itu yang bank tarik tu. Ini antara kelebihan dan kelemahan ansuran bulanan. Ini potensi masuk dalam kertas 2 bahagian A lah, ansuran bulanan. Cukup kat situ. 12-3 minit tak apa. Jadi apakah 2 langkah yang kita boleh buat untuk kita mengelak beli barang dengan tinggi secara hutang? Yang pertama adalah kita bayar deposit yang lebih tinggi. Maksudnya contoh kalau kata harga tu ialah RM50,000, kita bayar walaupun bank kata bayar deposit 10% je, RM5,000 je. Tak apa, saya nak bayar RM10,000 contohnya. Kita bayar deposit lebih tinggi. Ini contoh lah. Contoh sebagai contoh. Contoh katakan harga RM60,000 contohnya. Katakan deposit ialah 10%, katakan deposit ialah RM5,000, tapi kita bayar RM20,000 contoh.
kita bayar lebih tinggi. So kita dapat bayaran yang lebih rendah lagi nanti. Okay, lepas tu yang kedua ialah kita bayar dalam tempoh yang lebih singkat. Kalau tempoh katakan tempoh diberi kita katakan 10 tahun. Kita bayar dalam tempoh 8 tahun saja. So lebih pendek, lebih kurang kita kena bayar. Itu antara dia. Okey, seterusnya next tengok. Cuma yang kes soalan nombor 4 kena hati-hati sikit. Okey, soalan kata dia beli peti air seperti sejuk ni harga 3,000 dan bayar dengan kadar faedah 8% setahun. Dan dia bayar sebanyak 5 kali angsuran bulanan. Ini kena kiraan kena hati sikit lah. Kena hati sikit. Alright. Okey, kemudian dia kata dia bayar cash RM500 cash. So berapa dia kena bayar balik? Kena bayar balik. Alright, so dekat sini bayar balik berapa? Alright. So bla tu okey, alright. So kat sini harga RM5,000. RM3,000 sorry, RM3,000. Dia bayar cash RM500. So dia pinjam kat bank, dia hutang kat bank kat kedai tu ialah RM2,500. Itu dia hutang. Tapi berapa kena bayar balik? Kena hati-hati tu. Faedah 8% tahun. Ini macam kiraan biasa tadi. Kiraan biasa tadi iaitu jumlah bayaran balik adalah jumlah yang kena dia pinjam campur dengan faedah tadi. Iaitu ini sebab shortcut 8% 0.08 lah. Kali dengan jumlah dia pinjam 2,500. Kalau soalan tak beritahu berapa tahun, anggaplah dia pinjam selama setahun saja. Itu kita anggapan kita begitu. Kalau soalan beritahu lebih, kita anggap lebih lah. So 2,500, 2,500 tambah dengan 0.08 kali dengan 2,500 setahun, jadi dapat balik 2,700. Lepas tu dia kata, selesai soalan A ni. B pula kata, berapakah angsuran bulanan? Dia bayar sebanyak 5 kali je. Jadi untuk kes ini hanya perlu buat angsuran bulanan, iaitu jumlah yang kena bayar balik 2,700 dibahagikan sahaja dengan 5 kali bayaran. Ingat kalau soalan tak maklumkan berapa lama, anggaplah dia selama setahun sahaja. So 5 kali. Jadi dia boleh kena bayar sebanyak 5 sebanyak RM540. Selesai. Okey, alright, cukup itu. Okey. Dan penting untuk pengetahuan kita, kalau kita nak buat pinjaman bank, kita kena pandai carilah bank mana yang bagus untuk kita pinjam. Yang mana lebih untung kita. Jadi kita kena lihatlah. Lihat kadar faedah, tempoh pinjaman, ada syarat lah. Jadi lepas tu kita cari. Penjamin ni apa dia? Penjamin ni ialah bila mana berlaku apa pada kita, dia ni akan tanggungjawab. Itu maksud penjamin. Penjamin adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Ini maksud penjamin orang yang dipertanggungjawabkan untuk menanggung hutang sekiranya penghutang gagal menjelaskan hutangnya. Sama ada dia mati ke, dia hilang ke, dia lari ke, dia muflis ke, orang ni akan tanggungjawab. Itu maksud penjamin. Okey. Lepas tu, soalan B ni kata, kalau pinjam CIMB Bank ni, berapa dia kena bayar balik? Kalau pinjam Publish Bank ni, berapa kena bayar? Ini kiraan macam biasa lah. Yang kita buat tadi dah. Kita buat tadi Saya kita pinjam sekejap sini, pinjam sekejap sini, pinjam kopi. Bila kita cari perbandingan, kita boleh buat untuk jadual tak ada salah. Kalau begini, untuk bank ni, CIMB ni, dia pinjam RM50,000. Itu masuklah. RM50,000 yang dia pinjam. Campur dengan faedah, iaitu RM50,000 kali dengan, nak buat RM50,000 kat depan belakang tak ada salah, kali dengan 0.028 kali dengan tahun tadi adalah 8. Tahun tadi adalah 8, dah 8. Kalau pinjam kat bank ni, kita kena bayar RM50,000 tambah dengan RM50,000 lagi, kali 0.028, selaju sikit lah, kali dengan 8 tahun. Jadi dia kena bayar sebanyak RM61,000, RM61,200. Ini kalau pinjam bank ni. Kalau bank ni pula, cara sama. Mau beza dekat sini lah. Beza kat sini lah 245 dengan selama 10 tahun. Kalau bank ni pula, darab dengan 2.45, darab dengan 10 tahun. Jadi untuk bank ni pula 622,250. 622,250. Inilah cara pengiraan kalau pilih dua bank tersebut. Boleh buat untuk jadual tak salah, saja. Masa tu boleh tak salah, alright. Ini settle. Lepas tu soalan kata apa pula? B. Sikit lagi
Dan kata lagi macam ni, jika anda, Daniel, bank mana pilihan anda? Okey. Jadi kita boleh pilih mana-mana bank tak apa. Yang pentinglah alasan kita betul. Alasan salah, salahlah kita. Okey. Dia kata, kalau anda, Daniel, nak pilih bank mana? Okey, tu soalan kita. Jadi untuk kes ini, boleh pilih CIDB boleh, dan boleh pilih public bank boleh. Mana-mana pun tak apa. Jangan pilih dua-dua. Okey? Jika pilihan kita. Alasan kenapa betul lah? Jika pilihan kita. Okey, kalau pilih CIDB contohnya, apa alasan kita? Yang pertama sekali ialah jumlah faedah lebih rendah. Berapa rendahnya? Okey. Iaitu kalau kita punya public bank kena bayar 61,200, okey, tolak 50,000, okey. Dia hanya faedah hanyalah 11,000, okey, RM200 sahaja. Ini kalau kita pilih bank ni. Tapi kalau pilih bank yang ni pula, jumlah faedah dia ialah sebanyak RM12,000, okey, 12,250. Lebih tinggi. Saya senangkan dulu, nanti kita buat jawapan. Okey, yang kedua pula, ansuran bulanan. Okay, ansuran bulanan, kalau bank ini, okay, kita akan buat nanti ialah 61,200 tu, kita bahagikan dengan, okay, kita akan bahagikan dengan 8 tahun. 8 tahun bermaksud 8 kali 12 bermaksud, okay, 8 kali 12 bermaksud 96 bulan. Bagi 96 bulan. Inilah soalan, okay, bulan. Maksudnya adalah setiap bulan kita kena bayar sebanyak RM, okay, 61,200, okay, 61,200. 1,200 kita bagikan dengan 96 bulan. Jadi bulan-bulan kita kena bayar sebanyak RM637.50 sen. 637.50 sen. Okey, kalau pilih bank yang sebelah ni pula, okey, bulan-bulan dia berapa pula? Okey, kalau kita punya bank ni berapa pula bulan-bulan dia? Kita check tengok ya. Yang ini pula 622, okey, 622,250, okey, dibahagikan dengan 120 bulan. Sebab apa? 10 tahun. Okey, jadi 622,250 bahagi dengan 120 tahun, jadi akan jadi 518.75 sen. 518.75 sen. Ini perbezaan dia. Dari segi ansuran bulanan, yang ni baguslah sebab lebih rendah. Okey, dari segi kadar faedah, yang ni bagus sebab dia lebih sikit. Jadi kita boleh pilih dua-dua, salah satu. Okey. Kalau kita pilih CIMD Bank. Okay, apa alasan kita? Itu bayaran faedah, okay, bayaran faedah RM, okay, lebih rendah berbanding public bank. Yang kedua ialah tempoh pinjaman lebih pendek. Sebab apa? 8 tahun saja. Ini kalau alasan kalau kita pilih bank CIDB ya, CIMD ya. Okey, kalau kita pilih bank public bank pun boleh juga. Nak pilih bank ni pun boleh juga. Tapi jangan pilih dua-dua, okey. Kalau pilih bank ni pula apa alasan kita? Okey, alasan kita ialah bayaran okey. Kalau ini pula ialah bayaran ansuran bulanan lebih rendah berbanding CIMD Bank. Yang kedua adalah kita akan mempunyai lebih tunai kerana ansuran bulanan yang lebih rendah. Maksudnya patut kita kena bayar 600 lebih. Bila bank ni kita dah ada 100 lebih untuk. Jadi kita dah ada duit lebih RM100. Itu je. Boleh pilih salah satu. Tapi alasan kena betul. Okay? Alasan salah, kau salah. Okay, dan last sekali nombor 6 ni buat sendiri lah. Buat sendiri. Untuk last ni buat sendiri iaitu untuk membandingkan kereta manalah jadi pilihan. Okay, sama kes juga macam ni tadi. Untuk nak tengok yang mana pilihan kita, tengok dulu berapa kita kena bayar. Okay, satu. Yang kedua, okay, untuk tengok yang ni ya. Okay, yang satu ni, okay, berapa kita kena bayar balik, berapa faedahnya, berapa ansuran bulanannya dan apa kelebihannya. Kalau tak kelebihan, yang ni okay. Sebab dapat free servis 5 kali. Yang ni dapat tinted sekali tu ya, 500 tu habis dah. Jadi 2 kali ya. Okay, dari segi kelebihan servis, yang ni bagus. Secara umumnya lah. Okay, secara umumnya yang ni bagus. Okay, sekali pandang lah. Sekali pandang ini bagus. Okay, dari segi dia punya kelebihan selepas servis. Okay, kemudian dari segi tempoh pinjaman pula, sama semua. Okay. Kalau tengok faedah pula,
Faedah. Yang ini beli tak payah bayar cash langsung. 100% bank tanggung. Ini bagus lah ni. Okay. Kita tak payah keluarkan duit langsung. Ambil kereta je. Okay. Lebih tu bank kita bayar kat bank je. Okay. Tapi yang ini pula deposit tinggi. Tapi faedah rendah. Okay, alright. Dari segi harga jualan pula, yang ni lah bagus buat harga murah kan. Harga murah. Sekali pandang lah. Yang ni pula dah lah kereta second hand. Okay, kereta second hand. Okay, dan sebagainya. Okay. Jadi kena buat penilaian betul-betul supaya kita tak salah beli yang manakah bagus. Okay, untuk yang ini, soalan A ni, dia cuma minta kata yang manakah penjimatan dari aspek servis selepas jualan. Yang ni jawapannya dah confirm lah. Jawapan yang pertama tu. Sebab apa? Sebab selepas jualan, dia ada 5 kali servis percuma. Jawapan A lah. Okay, alright. Okay, yang B ni pula. Okay, awak ada RM15,000. Yang mana sesuai untuk beli kereta? Kita cari lah deposit berapa. Yang ini tak payah deposit, kosong. Yang ni berapa deposit dia? Dia pilih lah yang sesuai. Alright. Dan mesti beri justifikasi. Dan yang D pula, awak ada duit banyak ni ya bulan-bulan. So, kereta manakah awak mampu beli? Okay, alright. Okay. Dah selesai dia. Okay, so untuk soalan akhir ni, awak buat sendiri dulu. Nanti saya dah siap buat skema jawapan elok-elok. Sekarang bagi pada cikgu awak ni, cikgu awak akan boleh hantar dalam grup masing-masing untuk buat rujukan. So untuk hari ni kita akan berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so bahan ini saya akan buat skema tu cantik nanti. Saya akan bagi pada cikgu awak nanti. Cikgu belas dalam grup. Boleh rujuk balik sebagai awak punya semakan. Saya akan buat jawapan Natasha ni lah. Saya buat jawapan. Okay, supaya awak dapat rujuk balik akan datang. Okey lah anak-anak semua. Inilah dia yang saya nak kongsi pada hari ini. Okay, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kamu. Okay, cuma untuk topik ini silalah beri perhatian lebih sedikit kepada aspek pengiraan ROI dan juga pembelian barang asal hutang. Sebab tahun lepas dah masuk dalam exam kita tentang pembelian basikal daripada luar negara guna kad kredit. Okay, kad kredit dah masuk 2 tahun berturut-turut. Di tahun ni saya rasa tak masuk dah. Okay, jadi lebih tumpuan kepada bahagian pembelian barang asal hutang dan juga pengiraan return of investment. Okay, so terima kasih kepada Cikgu Mim, terima kasih kepada YDP PIBG, terima kasih kepada AJK PIBG semua ada, dan kepada anak-anak MTD semua, ingatlah awak budak pandai, otak cerdik, okay, ada akal. Jadi patut dapat grade yang cemerlang. Okay, buatlah yang terbaik insya-Allah. Kalau awak usaha betul-betul, dapat peluang terbaik, awak akan dapat A lah. Dan ingatlah, SPM ni adalah peluang untuk kamu balas jasa mak ayah kamu. Kalau dulu mungkin kamu kurang cemerlang sikit lah masa UPSR ke, mungkin lah. Ataupun masa PT3, masa tingkatan 1 dan 3 tu, selalu grade tak bagus kan. Jadi ini peluang awak. SPM ni adalah peluang awak untuk balas jasa awak dan juga cikgu awak. Sebab apa? Sebab waktu form 5 ni, waktu yang paling awak adalah raja. Okay? Telefon mak ya, mak minggu depan sekolah buat program mak kena bayar RM100. Tak apa, mak bagi. Okay, mak, ayah bulan depan sekolah ada buat program kat luar, ayah kena bayar 300. Okay, tak apa, ayah bagi. Waktu kamu form 5 ni lah, kamu minta lah apa saja. Mak, ayah kamu akan bagi. Okay, tapi dengan bagi dengan harapan kamu dapat yang terbaik lah. Jadi cubalah buat yang terbaik. Tak dapat straight A tak apa. At least janganlah ada gagal. Okay, nak pula MTD kan. Paling banding kurang pun dapat A minus lah. Paling kurang kalau boleh. Okay, so selamat majaya kepada kamu semua. Terima kasih terjemputan. Semoga kita berjumpa pada acara akan datang. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Terima kasih Tuan. Okey, so bincang dalam kelas boys. Okay, terima kasih Cikgu Azman. Dan insyaAllah kalau ada jodoh kita akan jemput untuk bersemuka pula lah. Senang boleh tengok boys, boleh tepuk-tepuk sikit bahu dia orang. Okay, so boys, habis kelas mat untuk hari ni. Siapa yang ambil admat dengan kimia, bala kau tak habis lagi Esok dan lusa ada kelas lagi. So untuk mereka yang hanya ambil matematik saja, boleh enjoy cuti, selamat bercuti. See you guys minggu depan, jangan tak balik, okay? Right, terima kasih boys, terima kasih PIBG. Right, semoga usaha diberkati. Okay, boleh live group. Siapa yang tak live, saya tahu kau membuta. Okay, thank you semua. See you.